إلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الشيخ داود الفطاني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kedua, hifzun dan hirasa, yakni dipelihara daripada segala seteru. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika sabar kamu dan takut, tiada memberi mudarat akan kamu tipu daya mereka itu sesuatu. Ini Imam Ghazali nak sebut ada 12 kelebihan takwa. Yang semalam tu disebut takwa ini dipuji. Orang bersifat takwa dipuji oleh Allah Ta'ala. Malam ni disambung lagi. Yang kedua, hifzun. Hifzun ni mana? Pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Orang tu menjadi orang yang dipelihara oleh Allah. Dan hirasah. Dan hirasah. Pelihara juga lah. Hirasah pun pelihara daripada seteru musuh-musuh Allah. Jadi kalau seteru nak buat naya kat kita, nak buat zalim kat kita, insya-Allah orang yang bersifat takwa ni dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara dia. Tipu daya, khianat, orang-orang yang jahat terhadap orang yang bertakwa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya hifzun dan hirasa, daripada yakni dipelihara daripada segala seteru. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru, dan sekiranya kamu semua sabar. Tasbiru tu lafaz jamak. Waw tu waw jamak. Maknanya kalau kamu semua sabar, itu dia. Wa tattaqu, dan kamu pula bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya la yadurrukum, tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu, kaiduhum syai'a, tipu daya mereka itu sesuatu. Dia rancang macam-macam lah nak tipu daya kita, nak khianat kita, nak membunuh kita, macam-macam dia nak buat. InsyaAllah orang yang bertakwa terpelihara daripada tipu daya musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu
Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu tipu daya mereka, perancangan mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang juga. Tapi rancangan Allah lebih baik. Mereka merancang nak naya kita. Allah juga rancang untuk melepaskan diri kita daripada kezaliman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau kita nak dapat pemeliharaan daripada Allah taala, jadi kita bersifatlah sebagai sifat orang yang bersifat dengan sifat takwa, insya-Allah. Itu makna dia. Dan jika kamu sabar dan takut ni takwa, tiada memberi mudarat akan kamu tipu daya mereka sesuatu. La yadurrukum. Yadurrukum tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni memberi makna sampai bila-bila. Mereka tak boleh memudaratkan kamu selagi kamu bersifat dengan sifat takwa. Mudhari' ni memberi makna waktu sekarang dan akan datang. Sampai bila pun dia tak akan dapat nak menanya. Lepas tu orang tanya kita. Lepas tu orang kena bunuh, kena penjara. Dia boleh penjara kawan tu tapi tak mudaratkan iman dia, ketakwaan dia, Islam dia. Dia pun tak boleh mendatangkan mudarat. Dia boleh bunuh orang tu tapi dia tak boleh bunuh Islam orang tu. Dia boleh bunuh orang tapi dia tak boleh bunuh perjuangan orang tu. Itu makna tak mendatangkan mudarat. Jadi kalau orang tak faham, mereka pun kena juga, kena tangkap, kena penjara, kena bunuh. Betul. Dia menang di akhirat. Kamu bunuh dia dunia, dia ada masuk syurga. Itulah kemenangan. Makna mereka takkan mampu, makna kata menghalang perjuangan kamu. Mereka tak mampu mematahkan perjuangan kamu. Itu makna tak mendatangkan mudarat. Kamu boleh bunuh mereka, tapi kamu tak boleh bunuh perjuangan mereka. Kamu boleh penjarakan mereka, kamu tak boleh penjarakan perjuangan mereka. Dia cerita dia. Itu kedua. Ya. Dan ketiga, kata musannif rahimahullah taala, yang ketiga dikuatkan dan ditolongkan. Orang yang bertakwa ni Allah bagi kuat ta'yid. Allah kuatkan dia. Allah bantu dia, Allah tolong dia. Inna nasra min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu di sisi Allah. Allah bagi dia menang. Allah bantu dia, Allah tolong dia. Allah kuatkan. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Apa pertolongan Allah? Dengan menguatkan tapak-tapak kaki kamu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Apa bentuk pertolongan Allah? Wasabbit aqdamakum. Allah tetapkan tapak-tapak kaki kamu, pendirian kamu. Kamu tak goncang. Lamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang beriman bila melihat tentera-tentera azab, dia nampak musuh main nak serang dia. Apa mereka kata? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka berkata, inilah janji Allah, janji Rasul. Orang beriman akan diuji, akan diserang. Jadi ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak bertambah pada mereka melainkan iman dan penyerahan diri mereka kepada Allah. Jadi orang bertakwa ni dikuatkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
innallaha ma'al ladzina taqaw. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Bersama-sama di sini bukan Allah bersama duduk dengan kita. Allah bantu, Allah tolong, Allah kuatkan orang bertakwa ni. Walladzina hum muhsinun, dan mereka yang ihsan, muhsin. Muhsin ihsan ni orang yang sentiasa buat baik. Orang buat jahat kat dia balas baik. Itu muhsinun. Dia ada adil, ada ihsan. Inna Allah ya'murkum bil adli wal ihsan. Kan kata khutbah jemaah yang kedua kan. Sungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan. Ihsan ni dia tinggi daripada adil. Adil, orang pinjam duit kita 100, cukup tempoh dia bayar 100. Itu nama adil. Dia pinjam duit kita 100, masa dia nak bayar, kita kata kat dia bayar 80 sudah lah. 20 lagi sedekah. Itu nama ihsan. Dia pinjam kita 100, masa dia nak bayar, kita bayar lah. Itu nama ihsan. Ihsan kepada si piutang. Yang berhutang tu ihsan macam mana pula? Yang berhutang ni dia pinjam 100. Masa nak bayar, dia bayar 120. Itu ihsan. Dia bayar lebih. Peminjam, yang bagi pinjam, dia terima korang. Itu ihsan. Kunu ma'an nasi kasajar yarmunahu bil hajar wa yarmihim bis samat. Jadi kamu dengan orang yang kamu dakwahkan itu laksana pokok buah-buahan. Kita ni nak berdakwah, jadikan diri kita ni macam pokok yang ada buah. Kunu ma'an nasi kasyajar. Jadikan diri kamu dengan orang yang kamu dakwah itu laksana pokok buah-buahan. Yarmunahu bil hajar. Pokok ini dilontar dengan batu. Kalau budak ambil kata batu, balik pokok kan, nak ambil buah. Pokok buah apa? Wa yarmihim bis samat. Pokok balas dengan buah. Orang balik dia batu, dia balik orang buah. Itulah pendakwah yang hebat. Orang maki dia bagi nasihat. Orang buat naya kat dia apa semua, dia tak balas. Dia bagi nasihat yang baik-baik. Itu nama ihsan. Kalau tak boleh kita berlaku ihsan, berlaku adil pun jadilah. Jangan zalim. Jadi orang bertakwa, orang ihsan, orang ini sentiasa mendapat bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kerja buat dia, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia boleh memerintah bukan sebab dia menang pilihan raya. Dia kalah pilihan raya, dia boleh merintah. Yang menang, jatuh. Bukan kita bagi dia jatuh sendiri. Dia sendiri letak jawatan. Kan kita kacau apa dia, tak kacau apa-apa. Tak usik apa-apa. Dia sendiri runtuhkan kerajaan dia. Itu pertolongan Allah Ta'ala tu. Allah boleh bagi menang dengan bersebab. Allah juga boleh bagi menang dengan tidak bersebab. Allah boleh bantu dengan berbagai-bagai kaedah. Bagai-bagai cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, orang yang bertakwa ni insya-Allah sentiasa mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah dalam kerja-kerja dia. Dipermudahkan oleh Allah. Kita nak mudah bangun malam. Jadi orang bertakwa yang sentiasa taat kepada Allah. Insya-Allah. Allah bantu, Allah mudahkan kita bangun malam, mudahkan kita mengerjakan solat sunat. Kita berjuang, Allah permudahkan kerja-kerja kita.
Benda yang berat jadi ringan. Benda yang payah jadi mudah. Bila mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Tapi kalau tak dapat pertolongan Allah, jadi payah. Benda kecil jadi payah. Nak sembahyang jemaah pun jadi payah, berat. Nak bersedekah berat. Nak buat benda-benda kebajikan berat. Tapi benda yang mengarut senang pula dia buat. Kan? Sebab itu kena ada sifat takwa. Bahawasanya Allah Ta'ala serta mereka itu. Ma'a di sini berserta. Serta di sini Allah ta'yid, Allah tolong. Allah bantu. Allah tolong, Allah bantu mereka yang takut, mereka yang bertakwa. Dan mereka yang membaikkan mereka itu. Yang disuruh oleh Allah. Yang ini golongan muhsin, ihsan. Ini orang ihsan, orang takwa, biasa mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau Tuhan tolong, kerja payah jadi mudah. Kalau Tuhan tak tolong, kerja mudah pun jadi payah. Ya, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, dilepaskan daripada kepayahan dan diberi rezeki halal. Ya. Keempat, dilepaskan daripada kepayahan. Benda payah dipermudahkan oleh Allah. Kalau kita ada sifat takwa, payah macam mana pun ada jalan penyelesaian dia. Jalan keluar tu ada, makhraja tu ada. Makhraja ni jalan keluar. Kharaja keluar, makhraja tempat keluar. Isim makan. Jadi orang yang bertakwa Allah bagi dia jalan keluar. Daripada kesempitan, dia jadi luas. Dan diberi rezeki yang halal. Dia mendapat rezeki yang halal. Kadang-kadang tak payah usaha teruk-teruk. Rezeki itu datang dengan tidak payah usaha teruk-teruk. Seperti firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Ingat takwa tu ada 3 makna lah. Pertama makna taat, kedua makna takut, ketiga makna kita sebut semalam iaitu memelihara diri daripada perkara-perkara yang halal. Benda yang halal pun kita jaga. Ambil sekadar perlu. Sembang halal. Sembang yang perlu. Jangan sembang mengarut merapu tak mau. Lara tak mau. Apa-apa kerja kita nak buat, biar ada matlamat, ada kerja yang berfaedah. Naik motor, tak tahu nak pergi mana. Pergi mana ayo? Tak tahu teman nak pergi mana. Dia nak pergi mana pun tak tahu. Kita nak buat apa semua dah. Saya selalu sebut dalam kerja buat kita. Min husnil islami min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada kecantikan, keelokan Islam seorang tu, dia meninggalkan benda-benda yang tak ada faedah. Dia ambil yang lebih abdal, yang lebih utama. Saya sebut selalu kita nak jogging. Jogging boleh jogging. Kita jogging untuk kesihatan pecah peluk. Itu jogging. Atau kita main badminton. Hambat bulu ayam. Atau beli bola sebiji, kat hambat bola tu. Atau ceruk. Perlu tak? Perlu. Tapi kita buat satu kerja lagi, dapat perlu. Tapi masa yang sama dapat hasil lagi. Tanah luas, ambil cangkui, buat batas. Peluh pun dapat. Tanam sayur. Makan pun dapat. Makan dapat, peluh dapat. Itu makna kata orang yang bertakwa ni, dia tak buat satu benda yang tak ada faedah. Dia cari yang paling maksima, optimum faedah dia.
Jadi kita buat, kita nak pergi mana? Oh, kita nak pergi mengajak. Nak pergi mengajak mana? Di kita nak pergi ke kita nak pergi ke Kulim. Kita sambil lalu Kulim tu, kita singgah Parit Buntang, bagian Serai. Kita ambil roti biskut. Bukan kita pergi ambil biskut balik aja. Tu minyak lagi, tambang lagi, masa lagi. Tapi kita sambil lalu, sambil ambil. Kita buat satu kerja tu, satu laluan tu, 2-3 kerja kita buat. Kuliah boleh, beli barang boleh, hantar barang boleh. Kita rancang semua. Tu orang yang bertakwa, orang yang bijak. Bukan makna kata satu kerja, satu hala, ya, itu tak bijak. Dia rancang. Nak pergi mana dia rancang semua. Okay, kita pergi Pantai Remeh. Apa barang kita beli? Nak pergi beli garam sekali balik, lagi nak pergi beli balang pula pergi balik. Namanya tu. Rancang apa nak beli. Sekali pergi, semua kerja kita boleh buat. Itu orang yang cantik Islam dia. Kerana masa tu dia jaga masa, jaga tenaga, jaga semua dia jaga, pelihara. Begitu. Sifat orang-orang yang bertakwa. Ya? Jadi kata Allah Ta'ala, firman Allah, wa may yattaqillah, siapa bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya makhraja. Makhraja ni jalan keluar. Jalan lepas daripada kesempitan. Sempit macam mana pun, kalau kita betul-betul insan takwa, adalah jalan lepas dia. Pengalaman kita lah. Lama kita buka pondok ni. Pernah sampai peringkat kita bil api kita nak kena potong. Bil merah dan merah. Boleh nak bayar. Last minit ada aja jalan lepas. Jalan lepas tu ada. Kan? Apa-apa masalah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna makhraja. Yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu. Dan Allah akan bagi dia rezeki. Rezeki ini bukan rezeki yang bahasa zahir saja, rezeki bangsa batin. Seperti ma'rifatullah, mahabbatullah, kasihkan Allah. Rezeki dapat buat ibadat. Rezeki yang bentuk kerohanian, seronok dalam ibadat. Mudah hafal Quran, mudah dapat ilmu. Dapat berjumpa di Allah dengan sahabat-sahabat yang baik-baik. Allah perkenal kita dengan sahabat-sahabat yang baik. Rezeki dapat mengaji, berjumpa dengan guru-guru yang boleh membimbing kita. Ini semua rezeki. Dapat isteri yang soleha, anak yang soleh. Ini semua rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira tak terhitung. La tidak yahtasib, hasabah tu hisab, tak terhisab. Tak terhitung. Kalau duit ringgit ni boleh kira, boleh hitung. Ini ma'rifatullah, nak hitung macam mana? Ilmu. Kan? Manis ibadat, sedap buat ibadat, boleh bangun malam. Ini nak kira macam mana? Ini makna yahtasib. Rezeki yang tak terhingga, tak terhitung, tak terkira. Itu makna dia. Dan barang siapa takut akan Allah, takwa lah tu, dijadikan baginya oleh Allah lah keluasan. Luas ni tak sempit lah. Luas, dada yang luas. Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah wahai Muhammad, kami telah bukakan dada engkau. Orang sempit ni macam mana? Ada masalah sikit, sempit. Tak nampak apa. Tapi kalau orang yang diperluaskan dadanya oleh Allah, datang masalah, ada saja jalan penyelesaian. Kan? Jalan lepas itu Tuhan bagi kat dia. Dan diberi rezeki akan dia daripada sekira-kira, tiada dikira-kirakan. Tiada dikira-kira ni tak terhitung, nak kira tak boleh. Gaji boleh kira sebulan 2,000, 3,000 kan. Itu boleh kira. Ma'rifatullah, mengenai Tuhan, kasih Tuhan, takut kat Tuhan.
cinta kat Tuhan. Nak kira macam mana? Rezeki yang bangsa rohani. Kan? Tu Tuhan bagi. Kalau nak yang tu, takwa lah. Kalau kita nak supaya kita ni sentiasa dalam pertolongan Allah, bantuan Allah, rezeki. Rezeki sikit tapi cukup. Berkat. Tak banyak pendapatan dia, tak banyak. Tapi Alhamdulillah. Cukup. Untuk diri dia, keluarga dia, untuk buat ibadat. Cukup. Mencukupi. Ni duit banyak tapi hutang kata cerok. Hutang dah lah, tipu lagi. Rasuah lagi. Kita tak tahu semua tu. Rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa 4? Banyak dah tu. 4 dah tu. 4 pun tak boleh nak hitung dah tu. Dia punya hebat dah tu. 5. Membaikkan amal. Membaikkan amal. Ya. Membaikkan amal. Jadi makna amal kita ni dielokkan, dibaikkan oleh Allah. Dicantikkan oleh Allah. Lalu amal kita ni cincai, orang bagi cincai lah. Buat ikut dah dia. Nak laju baca, nak laju habis cepat. Doa pun tak mau, wirid pun tak mau. Tapi orang yang bertakwa, Allah elokkan amal dia. Bayang elok, bacaan dia elok. Buat kerja dengan elok. Kan? 5, membaikkan amal. Seperti firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Amanu ni fi'il madhi ya. Dia asalnya amana. Asalnya amana. Asal lagi amana. Asalnya amana. Alif fathah hamzah sukun. Lepas tu hamzah tu dia tukar jadi alif. Bagi mat badal, mat ganti. Hamzah tu ganti alif jadi amana. Bila lafaz dia jamak jadi amanu. Asalnya amanu. Mari kita baca ya ayyuhallazina amanu. Dia dua alif amanu. Wazan dia amanu. Amanu. Mak tu mak badal. Fi'il dia fi'il madhi. Maka jadi makna dia wahai orang-orang yang telah beriman. Orang yang telah beriman, yang ada iman di dada dia itu. Ittaqullah. Mana bertakwalah kamu kepada Allah. Ya allazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mana ada orang beriman yang tak bertakwa. Itu maksudnya. Ada orang beriman, dia ada iman, tapi dia tak takwa. Jadi yang dikehendaki di sini orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kan? Qulu, kata olehmu qaulan sadidan. Kan? Cakap yang betul, cakap yang baik-baik. Orang beriman bercakaplah dengan cara cakap yang baik-baik. Apa kita dapat? Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum, Allah akan islahkan amalan kamu. Amalan kita ni Allah akan perbaik, bagi cantik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan elokkan amalan-amalan kita. Dengan kita ada sifat takwa ni, jasa takut kat Tuhan, patuh perintah Allah, Allah akan cantikkan amalan kita.
Amalan kita ni walaupun sikit, tapi kalau cantik, dia punya nilai tinggi. Beli durian sebiji ya, tapi isi dia cantik. Beli seraga, beli busuk, apa? Ya. Kita baca Quran sikit ya. Surah yang pendek. Tapi baca tu betul. Tajwid dia, makhraj dia semua betul. Lebih bagus. Hang baca panjang-panjang semua bercelaru. Pendek tak apa, tapi betul. Cantik, elok. Jadi makna kata orang yang nak buat amalan cantik ni diperelokkan oleh Allah, iaitu orang yang ada padanya sifat takwa. Pertama sifat takwa, kemudian yang kedua kita bercakap tu, jaga lidah kita. Kalau kita cakap duk merapu, maki hamu, fitnah, amalan kita habis. Amalan kita rosak. Pagi-pagi ya, ikut hadis Nabi, semua anggota ni pergi ke lidah. Jadi kita buka mata ya, apa bagi tu? Tangan, kaki, kepala, telinga semua kata kat lidah. Oi lidah. Hari ni hang elok lah, janganlah bengkok. Kalau kamu lurus, kami semua lurus. Kamu bengkok, habis kami bengkok. Bila lidah kita cakap merapu ikut dat, tangan kita nak buat jahat, mata kita nak buat jahat, telinga kita nak buat jahat, kaki kita semua nak buat jahat. Tapi kalau lidah kita pagi tu elok, makin-makin alhamdulillah, puji Allah, ambil uduk, ramai masjid, sembahyang apa semua. InsyaAllah lah, anggota-anggota yang lain pun hari tu elok lah tu. Nabi kata berpagi-pagi, seluruh anggota ni tertumpu kepada lidah. Oi lidah, kalau kamu lurus pagi ni, kami semua akan lurus. Kalau kamu bengkok, kami semua bengkok. Jadi jaga lidah, bersifat dengan sifat takwa, bercakap yang elok, insya-Allah Allah akan bantu kita. Apa bentuk bantuan Allah Ta'ala itu? Yuslih lakum a'malakum. Allah elokkan amalan kita. Kita memang nak elok dah, tapi Allah bagi elok. Bila Allah tolong bagi elok, cantiklah amalan kita, cantik. Kita baca Quran pun, kita baca apa, kita ingat. Mudah kita ingat ayat Quran yang kita hafal. Jadi kerja-kerja kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Hai segala orang yang percaya akan Allah. Percaya ni mana beriman. Hai orang beriman akan Allah. Takut kamu akan Allah. Mana bertakwa kamu kepada Allah. Iman, takwa. Dan kata olehmu perkataan yang betul. Cakap benda yang betul. Sadid. Benda yang betul, benda yang elok. Cakap benda yang betul. Apa kita dapat? Dibaik akan kamu, akan amal kamu. Amalan-amalan kita tu diperelokkan oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah islahkan amalan-amalan kita. Dia orang beriman begitulah. Dah buat amal. Takut amalan dia Tuhan tak terima. Nak jaga bagi elok. Orang yang tak buat amal ni, dia kan peduli apa dah. Tak rasa apa. Kita yang orang beriman ni, dah buat amal pun takut lagi amalan kita tak cantik. Tu yang apa seorang ulama tu kata, dia kata orang beriman mengerjakan amal menangis. Orang munafik buat maksiat ketawa. Orang beriman ni duk buat amal dah, duk menangis lagi. Kod amalan kita tak elok, tak cantik, Tuhan tak terima. Orang munafik taklah tak buat amal, buat maksiat pula. Ketawa lagi, gelak lagi. Dia buat fitnah ke orang, dia gelak. Ni satu cerita agak. Macam dia ambil satu ucapan Tok Guru. Tok Guru kata macam ni, dia pusing macam ni. Masuk Malaysia Kini. Malaysia Kini pun tulis lagu yang mereka tulis tu lah. Pakat mereka dia punya apa RBA ni lah. Duk tembak yang tu atas berita Malaysia Kini. Bukan di atas ucapan Tok Guru yang betul. Di atas berita Malaysia Kini. Duk tembak pang. Ni kerja mereka. Yang kita ni tak tahu tu pangkai. Sokong sama. Apa pun. Tu kerja mereka buat fitnah. Siang malam, pagi petang. Tak pernah serik. Tak pernah insaf.
Bagi orang beriman dah, dia buat amal ibadat, jaga diri, jaga lidah, jaga semua. Dalam keadaan macam tu pun takut lagi. Bimbang Tuhan tak terima amalan dia. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, diampunkan segala dosa. Ini makna kelebihan orang yang bertakwa. Ya, Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan diampunkan kamu segala dosa kamu. Siapa dia? Orang bertakwa. Bila kita sifat bertakwa, sentiasa taat kepada Allah, insya-Allah dosa kita Allah ampun. Terutama dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ambil wudu, basuh muka, dosa-dosa di muka ni luruh. Bersama-sama luruhnya air wudu tu. Basuh tangan sampai siku, dosa-dosa kita ni luruh. Dosa tangan. Basuh kaki, dosa kaki. Tapi dosa ni dosa kecil ya. Dosa besar, dia berhajat kepada taubat. Berhajat kepada taubat. Jadi orang bertakwa ni, yang biasa melakukan taat kepada Allah, Allah ampun dosa dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampun bagi kamu dzunubakum, akan dosa-dosa kamu. Dosa kita diampun oleh Allah. Ampun dosa ni mungkin kita tak terasa apa. Tak terasa dia punya kehebatan ni. Kalau kita diletakkan depan api neraka, masa tu kita baru tahu apa dia kelebihan ampun dosa. Kita dah layak dah nak masuk neraka. Tunggu nak masuk neraka ya. Tiba-tiba Allah ampun dosa kita. Bayangkan. Besar mana ampun dosa. Kan? Saya kenal seorang sahabat masa pergi Mekah. Pergi Mekah, di Madinah tak lama. Di Madinah 9 hari je. Pergi di Mekah, lama tu sebulan lebih. 36 hari. Itu lama lah. Lepas tu perhatian saya tertarik pada seorang laki-laki. Bila-bila jumpa dia, dia pakai ihram. Kita ni masa masuk ke Mekah, pakai ihram lah. Lepas kita buat umrah selesai, kita tanggal ihram kita. Kalau kita nak pergi lagi buat umrah, kita pakai lagi ihram. Dia ada hari-hari ihram. Saya tanya dia kata dia buat haji ifrad. Dia tak buat haji tamattu'. Satu hari, dia main ke bilik saya. Di Hotel Janariah tu, dia main. Sembang panjang kami. Dia ni orang Perlis. Dia kata dia kenal saya. Saya tak kenal dia. Saya pergi kuliah di Perlis, dia selalu ada datang. Dia duduk belakang. Dia cerita kat saya, dia sebenarnya dah dijatuhkan hukum mati. Hukum mahkamah tinggi dah putuskan hukum gantung sampai mati. Dan dia duduk dah tempat nak kena gantung tu. Mula-mula dia diletak di penjara Pudu. Dia ceritalah suasana macam mana kita duduk di sel. Tunggu masa nak bawa pergi gantung. Dia tanya apa salah hang? Dia kerja dia. Hari-hari pergi Perlis. Pergi Thailand. Dia duduk di Perlis. Dia naik kereta api masuk ke Padang Besar. Beli berai. Balik Perlis jual berai. Itulah kerja dia. Beli berai jual berai. Satu hari dia kata kawan dia kirim beli ganja.
Dia ni betul benar pergi beli ganja. Beli ganja letak atas kampik beras tau. Tak sorok apa pun. Lagi enti narkotik pegang. Dia main ambil abang tu, pom dia kena pegang. Di mahkamah dia mengaku memang dia benda tu dia punya. Mahkamah jatuhkan hukum gantung sampai mati. Dia duduk masa tu penjara Pudu jail tu ada lagi. Dia duduk situ tempat orang nak kena gantung. Lepas tu keluarga dia minta tukar ke Taiping, penjara Taiping. Pasal nak melawat senang, jauh Perlis. Pergi Kuala Lumpur jauh. Ke Taiping dekat sikit. Pindah pergi Taiping. Dia kata kat saya, Ustaz, orang nak kena gantung ni, dia pun ambil hari Khamis. Hari Khamis dia ambil, dia bawa pergi jumpa keluarga. Dia tak masuk dah, sel tu tak masuk dah. Malam Jumaat tu, dia gerak kita bangkit, mayang tengah malam. Buat mayang taubat lah apa dulu ni. Niat puasa, makan sahur. Esok pagi lepas mayang subuh gantung. Sembang elok-elok, lepas main ambil hari Khamis, pergi sengap. Itu kan. Jadi dia kata satu hari, pegawai penjara datang nak ambil dia. Dengar bunyi tapak kaki tu. Bok. Betul tu, betul berdiri depan sel dia tu. Buka pintu sel, bawa dia. Tapi hari tu hari Rabu. Bukan hari Khamis, hari Rabu. Hari ni Rabu dah. Bawa jumpa pengarah penjara Taiping. Nama dia Ahmad. Muhammad. Cik Muhammad. Saya tuan. Apa hubungan awak dengan Raja Perlis? Apa hubungan awak dengan Raja Perlis? Raja Perlis ni saya kenal lah dia. Dia aku tak kenal saya. Apa layak buruk lagi. Dia kata nak kena gantung layak buruk lagi. Jadi orang penjara semua heran. Raja Perlis ampun dia. Ampun tu ampun yang besar. Bukan ampun kecil. Biasanya kalau hukum gantung. Dia tukar kepada penjara seumur hidup. Yang ni ampun terus. Bebas terus. Cuba kita bayang kalau kita ada memang nak kena gantung lah, tunggu hari ya. Tiba-tiba raja ampun. Rasa macam mana? Besar tak dia punya nilai keampunan tu? Itulah ibarat kalau kita ni dah layak masuk neraka. Dengan sebab sifat takwa yang ada pada kita ni, Allah ampun dosa kita. Tak teratakan macam mana dia punya kehebatan keampunan itu kan? Itu dia. Itu makna wayaghfir lakum dzunubakum. Dan diampunkan kamu segala dosa kamu. Semua dosa lah. Tapi kata ulama, kalau kita jumpa ayat macam ni, ampun dosa di sini, ampun dosa-dosa kecil. Dosa besar, kena taubatlah. Derhaka ibu bapa, minum arak, berzina, bunuh orang. Ini semua dosa-dosa besar. Tak boleh lah dengan buat ibadatnya. Macam dia bunuh orang Mali tu. Dia bunuh orang Mali. Yang cerita ni adik saya. Adik saya polis. Kawan dia pergi tembak orang Mali. Pergi tembak orang Mali. Dia menyesal sebab dia tembak orang kampung. Lepas tu dia pergi Mekah. Dia bertaubat di Mekah tu. Lepas tu dia kata abang-abang dia balik-balik dia sasau. Kawan tu sasau. Sampai main di kebol berhenti kerja. Dia dosa bunuh orang kena pergi jumpa waris dia. Minta ampun, minta maaf. Mungkin kena diat ke atau kisah ke, tak kisahlah. Ini dosa besar, bunuh orang dosa besar. Tak boleh terampun dengan buat ibadatnya. Jadi kata ulama, ampun dosa ni iaitu dosa-dosa yang kecil-kecil. Dengan bersifat takwa ni, luruh dosa-dosa kita tu sebab diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keenam. Kemudian kata musannif rahimahullah taala ketujuh,
mahabbah, yakni kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hajjina min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.